Saudaraku sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， bulan ini merupakan bulan yang sangat penting. 这个月呢是一个很重要的一个 Karena 月 sebagai 份， orang Kristen, 因为身为一个基督徒， kita akan memperingati Jumat Agung. 我们知道呢我们要来纪念耶稣的复活。 Yesus Agung. 在十字架。耶稣被钉死在十字架。 Nah, saudaraku sekalian, dan kita juga akan memperingati Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. 那么同时也要纪念耶稣基督的复活。 Dua hari ini begitu penting 这2天是很重要的， karena ini merupakan dasar iman percaya kita sebagai orang Kristen. 因为这2天所发生的事情呢，其实就是我们整个信仰的基础。 Nah, kita percaya Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. 我们相信耶稣被钉在十字架上为我们受死，是为了来救赎我们的 Lalu 罪。 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. 那么第3天之后，他从死人中复活， Membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup dan kekal. 证明他就是一个这个复活的神， Dan maut tidak berkuasa atas dia. 而且呢，死亡在他的身上是完全没有权柄的。 Nah, dalam rangka kita menyambut memperingati ya hari kematian Tuhan 当 Yesus, 我们在预备我们自己要来纪念耶稣的受死和他庆祝他的复活， maka hari ini saya mau khotbah dengan tema Jalan Salib. 那么今天呢，我就要以这个十字架的道路来跟大家分享。 Ya, saudaraku sekalian, kita akan membaca beberapa ayat. 我们先来读几段的经文， Saya minta Pastor Go untuk membacakannya. 我就请吴牧师来读这个经文。首先，第一个经文呢是在马可福音第8章第29节，请大家可以看马可福音第8章29节。他又问他们说：“那么你们呢？你们说我是谁？” 彼得说：“你就是基督。”然后呢，我们再读31节到38节，对不对？31节到38节，请大家来看马可福音第8章31节到38节。于是他教导他们，人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和经学家拒绝、杀害，3天后复活。耶稣坦白地说了这话，彼得就把他拉到一边，责怪他。耶稣转过身来，望着彼得，斥责彼得说：“撒旦，退到我后边去吧，因为你不思念神的事，只思念人的事。”于是把众人和门徒都叫过来，对他们说：“如果有人愿意跟从我，就应当舍己，背起他的十字架来跟从我。凡是想救自己的生命的，必伤掉生命；但为我和福音牺牲生命的，就必救了生命。人就是赚得全世界，却赔上自己的生命，有什么好处呢？人能用什么换回自己的生命呢？在淫乱罪恶的世代，凡把我和我的道当作可耻的人，人子在他父的荣耀里和圣天使一起降临的时候，也必把他们当作是可耻的。 Oke, kita 然后还有一件 Yohanes 不用 OK。 Nah, untuk berjalan di jalan salib, 那么如果我们要走在十字架的道路， syaratnya hanya satu, 这个条件呢只有一个， yaitu kita harus memikul salib. 这个条件呢就是我们必须要背十字 Nah, 架。 mengapa kita harus memikul salib? 为什么我们必须要背十字 Mengapa 架呢？ memikul salib itu begitu penting? 为什么背十字架是那么的重要呢？ Ada 2 hal yang saudara perlu ketahui. 有2件事情是弟兄姐妹们必须要知道的。 Yang pertama, 第一个， memikul salib 背十字架， itu adalah aturan dan perintah dari Tuhan Yesus. 这是主耶稣给我们的吩咐。 Nah, itu ada di ayat ke-35. 在35节，刚才我们所读的经文里面提到的， Itu adalah aturan dan perintah. 这是主耶稣给我们的吩咐，是他给我们的指示。 Nah, artinya kalau aturan, kalau perintah, 那么意思说，如果这是神给我们的吩咐，是给他给我们的命令， maka itu adalah sesuatu yang harus 那 dilakukan. 么既然是命令，它就是我们必须要执行的。 Kita tidak bisa menolak hal seperti 我 tersebut. 们意思说，我们不能够拒绝这样的吩咐。 Kalau aturan, 如果呢，只是一个安排，一个 maka harus diikuti. 它就必须，它是一个吩咐，一个命令，它就必须要被遵守。 Kalau saudara kerja di sebuah perusahaan, 那么，比方说，如果你有一个生意， nah,
Di perusahaan di mana saudara kerja itu ada aturannya. 那么你在工作上面，你在你的生意上，公司里面都有它的条规。 Kalau jam kerja jam 8, 那么如果我们是8点钟进班的， saudara mesti sampai di perusahaan sebelum jam 那 8. 么我们8点之前呢，就要先必须要报到了。 Tidak mungkin kalau kerja jam 8, saudara datang dan tiba di kantor itu jam 9. 如果我们8点钟上班的话呢，我们不能够9点钟才来。 Sama dengan sekolah. 所以同样的，在学校也是一 Kalau 样。 jam sekolah itu jam 7 masuk, saudara mesti masuk jam 7. 如果7点钟我们要上学了，要上课了，那我们就在7点之前就要到学 Saudara 校了。 tidak bisa sampai di sekolah jam 10, jam 11. 我们不能够随意10点钟才来，或者是11点钟才到学 Atau 校， ketika saudara ke supermarket, 或者是我们要到这个百货市场公司百货商店去买东西。 nah kalau kita membeli sesuatu kita perlu bayar. 那么当我们买一样物品的话呢，我们需要付款， Itu aturannya. 这是他的这个要求，这个 Kita 是他 tidak bisa 的。 pergi masuk supermarket, kita ambil barang lalu kita pulang begitu aja. 所以我们不能够进到这个百货市场，随意的拿了东西就走的。 Oleh sebab itu, 所以呢， memikul salib adalah aturan dan perintah Tuhan. 所以我们背十字架呢，就是神的吩咐，是神的命令。 Oleh sebab itu sebagai orang Kristen, 所以身为基督徒， saudara suka atau tidak suka, 不管我们愿不愿意， saudara siap atau tidak, 我们有没有预备好， saudara harus memikul salib. 我们每一个人都必须要背十字架， Ini yang harus kita mengerti, 这 saudara. 是我们必须要了解的。 Sebagai orang Kristen, 身为一个基督徒， kita harus memikul salib. 我们必须要背十字架。 Hal yang kedua, 第二件事情， mengapa kita harus memikul salib? 为什么我们要背十字架 Karena 呢？ salib itu berbicara tentang jalan keselamatan. 因为十字架呢，就是讲到这个救恩的道路， Dan jalan itu adalah Yesus. 而这个道路呢，就是耶稣基督自己。 Yohanes 14 ayat 6, 在这个约翰福音第14章第6节， Yesus berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup." 耶稣说：“我就是道路、真理和生命。 Tidak ada satu orang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 如果不是借着我，没有人能够到父那里去。 Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang salib, 所以，当我们提到十字 kita 架， bicara tentang Yesus. 我们就是讲到耶稣 Oleh 基 sebab 督。 itu adalah hal yang penting mengapa kita harus memikul 所 salib. 以，为什么我们需要背十字架呢？ Nah, saudaraku sekalian, 弟兄姐妹们， mari kita akan melihat, kita kembali ke ayat ke-29. 我们要回到刚才我们所看的第29节的经文。 Saudaraku sekalian, di sana Petrus baru menjadi orang pertama 我们看到耶稣基督是第一个彼得是第一个， ya, dia adalah orang yang pertama tercatat mengakui Yesus adalah Mesias. 是承认耶稣基督是弥赛亚的。 Nah, Mesias dalam bahasa Ibrani disebut dengan Mashiach. 那么在这个希伯来文，基督就是被称为弥赛亚， Nah, yang berarti 他的意思就是 yang dipilih atau yang diurapi. 就是呢被拣选或者是被恩高的。 Nah, saudaraku sekalian, ini adalah titik puncak dalam kehidupan Petrus. 我们看到这是这个彼得他的生命里面最高点， Ya, sebab apa yang Petrus katakan 因为彼得所说的， itu merupakan pewahyuan daripada Allah. 那是神启示给他的话语。 Dan saudaraku sekalian, 所以弟兄姐妹们， ya, apa yang Petrus dapat pewahyuan tersebut? 那么彼得他得着的启示是什么呢？ Itu membuka pintu ajaran utama tentang kehidupan orang Kristen. 他的这个启示呢，就打开了身为一个基督徒我们的生活的方式。 Saudaraku sekalian, 弟兄姐妹， hari ini 今天 berapa banyak dari saudara yang setiap minggu datang beribadah di gereja mengenal Tuhan adalah Mesias? 多少我们当中有多少人，每一次我们来聚会，或者是我们对主耶稣的认识，就是他就是我们的弥赛亚。 Seberapa daripada saudara yang mengenal Yesus itu yang dipilih, yang diurapi? 我们有没有认识到耶稣他是基督，他是被神所拣选，而且呢是被神所高抹的？ Hari ini seberapa dalam saudara mengenal tentang kehidupan saudara, hubungan saudara dengan Tuhan? 今天呢，我们跟上帝的关系到底是一个什么情况呢？ Saudaraku sekalian,
弟兄姐妹们， Tadi kita mendengar pengumuman ada kelas Alkitab atau kelas 刚才我们有 pengajaran. 提到说，我们要有一个圣经班、圣经团契在这里， Ya, Huang Lao Sư yang akan 黄老 mengajar. 师要特别的教导。 Saudaraku sekalian, 弟兄姐妹们， saya katakan sangat penting bagi kita untuk belajar. 我要特别说，我们的这样的一个学习是很重要的。 Kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih. 我们学习呢，就是为了让我们能够更加的认识主， Kita mengenal firman Tuhan lebih. 我们更多的来认识神的话语， Mengenal Tuhan sebagai Mesias lebih lagi. 我们能够认识到他就是基督，更深的来认识。 Saudaraku sekalian, 弟兄姐妹， kita perlu mengenal kebenaran lebih lagi. 我们必须要对真理有更深的认 Karena 识， ketika kita mengetahui kebenaran, 因为当我们认识真理， maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. 真理就会叫我们得到自由。 Itu hal yang sangat penting, saudara. 这是一个非常重要的，弟兄姐妹们， Makanan rohani 就是我们每一天的属灵的食物。 adalah makanan yang paling penting dalam kehidupan kita. 属灵的食物呢，是我们的生活里面最重要的食物。 Saudaraku sekalian, 所以呢，弟兄姐妹， Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita 耶稣基督就教导我们， bahwa kehidupan orang percaya 就是呢，我们身为一个信主的人，基督徒， itu adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan komitmen. 我们的人生呢，其实是一个委身的人生。 Yaitu di mana ketika kita berjalan di jalan salib, 当我们跟随耶稣基督走在这个十字架的道 maka 路， kita harus menyangkal diri kita, 那么我们必须要舍己， ya, memikul salib 背起十字架， lalu mengikut Tuhan. 然后呢，就跟随主耶稣。 Saudaraku sekalian, ini merupakan hal yang sangat menarik. 这是一个非常很重要，而且呢是很有是值得我们被提醒的， Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. 就是呢舍己，然后呢背起十字架跟随主耶稣。 Kita tidak bisa menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikuti kehendak diri kita 我们 sendiri. 不能够舍己，然后呢背十字架，然后呢却跟随自己的意思， Nggak bisa. 不能够这样， Sistemnya sudah jelas. 因为呢我们看到它整个系统是很清楚的， Menyangkal diri ngikut, ya memikul salib ngikut Yesus. 就是呢要舍己，然后呢要这个背起十字架，然后呢跟从主耶稣。 Saudaraku sekalian, 所以弟兄姐妹， hari ini ya Pastor Go bilang dia khotbah di 6.000 di depan 6.000 orang. 刚 Ya, 才吴牧师提到说他在6000多人的面前讲到， ya, 他讲他不会紧张。他说我我现在很紧张，因为我的飞机3点。 OK 感谢主，所以你自己决定哦。牧师问我，他说你们聚会到几点结束？我说你决定啊，因为你的飞机3点了嘛，你决定啊。所以我讲到很紧张哦。Oke. Nah hari ini saya mengajak saudara untuk melihat 3 alasan kuat kita harus berjalan di jalan salib dan memikul salib. 那么今天呢，我要特别跟大家讲到呢3个原因，为什么我们必须要走在十字架的道路，并且呢要背起十字架。 Yang pertama, 第一个呢， dengan memikul salib 当我们背十字架， kita berkesempatan menemukan jalan yang 我 benar. 们就能够找到一个正确的道路。 Ya, saudaraku sekalian, di ayat ke-34, 在34节那边， Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. 耶稣把众人和门徒都叫了来，然后呢对他们说：如果有人愿意跟从我，就应当舍己背起他的十字架来跟从我。 Dalam percakapan di ayat ke-31, 在第31节所提到的经文， ya, Yesus memperkenalkan sebuah konsep yang sangat tidak asing untuk kita sekarang. 那么主耶稣呢就分享了一个对我们今天来说呢是不陌生的一个情景， Tetapi sama sekali tidak pernah terpikir ya pada saat itu oleh mereka. 但是呢在当时呢门徒们其实完全没有想过这一回事的， Karena Yesus bilang dia akan mati di atas kayu salib. 因为耶稣说我会被钉在十字架上。 Lalu di ayat ke-32 bagian B, 然后呢，在32节的下半段的时候， begitu mendengar Yesus berkata demikian, 当听到耶稣这么说， ya Petrus langsung menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur Tuhan 那么 Yesus. 彼得就把耶稣拉到一边，然后呢就责备他。 Lalu hal itu bisa terjadi 这个事情怎么可能这样发生呢？ ya karena ya
Di dalam bayangan atau pikiran Petrus, 因为呢，在彼得他的想法里面， ya kita kalau lihat di ayat ke-29, 如果我们看第29节， nah bagi Petrus, 对对彼得来说， Kristus itu adalah seorang pahlawan. 耶稣他是一个勇士， Dialah yang akan membebaskan orang Israel. 他是一个能够把以色列人解放出来的。 Dia akan menjadi seorang raja, akan memimpin bangsa Israel menuju kejayaan dan kemenangan. 他要成为以色列的王，并且呢，要带领以色列人能够得到自由的。 Ya, bisa menang atas penjajah itu bangsa Romawi. 他们能够从罗马的政府的统治里面得着独立，得到释放。 Itu yang ada di dalam pikiran, dalam hati Petrus. 所以当时彼得他的想法就是如此。 Tetapi ternyata Yesus mengatakan sesuatu yang berbeda. 但是呢，很明显的、显然，耶稣讲的是另外一回事。 Petrus tidak siap untuk itu. 彼得完全没有心理准备，要接受这样的 Dia 一个 terkejut. 这样的一个情景， Dia terkejut. 所以他非常的惊讶。 Oleh sebab itu dia kemudian menarik Tuhan Yesus. 所以因此呢，当他听到了之后呢，他就把耶稣拉到一 Lalu dia 边， menegur Yesus. 然后呢，圣经说他就责怪他。 Tetapi kemudian Yesus meresponnya. 那么耶稣怎么样的回应呢？ Yesus memarahi Petrus. 那么耶稣就斥责这个彼得。 Yesus berkata, "Nyala iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 耶稣就对彼得说：“撒旦退到我后面去吧，因为你不思念、不体贴神的事，只是体贴人的事。” Saudaraku sekalian, 弟兄姐妹们， kita harus berhati-hati dengan pikiran kita. 我们要对我们的思想，我们要非常的小心我们的思想。 Sebab apabila kita selalu memikirkan perkara-perkara duniawi, 因为如果我们的思想呢，我们不断的在思想这个世上的事， perhatikan, 你会发现到 itu bukan pikiran yang berasal daripada Tuhan. 这样的思想呢，不是从神来的思想。 Yesus bilang, 耶稣说， sebab engkau bukan memikirkan perkara-perkara yang dipikirkan Allah. 他说你所想的呢，不是神所思念的，不是神的事， Tapi melainkan apa yang dipikirkan manusia. 这是人的想法。 Kalau hari ini 如果今天呢， pikiran saudara dipenuhi dengan pikiran-pikiran duniawi, 如果你的思想是充满着这个世俗的思想， hati-hati itu bisa berasal dari setan pikiran itu. 那么这样的思想呢，你要很小心，因为它可能是来自撒旦的。 Saudaraku sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan mau kita memikirkan keluarga kita yang belum percaya. 神要我们特别纪念，在我们的家里面还有很多还没有信主的人。 Tuhan mau kita memikirkan rekan kerja kita yang belum percaya. 主要我们特别纪念到、想到呢，我们的同事当中也有很多还没有信主的人。 Tuhan mau kita memikirkan teman sekolah kita yang belum percaya. 神也要我们特别的想到、纪念到呢，我们同学当中也有很多还没有信主 Tuhan mau 的。 kita memikirkan tetangga kita yang belum percaya. 我们的这个左邻右舍也有很多还没有信主的。 Tetapi setan dengan berbagai cara ingin menjauhkan kita dari Tuhan. 但是呢，魔鬼撒旦呢，他就是要用很多的方法，借着各样的方式呢，使到我们能够远离神。 Dan setan terus mengarahkan kita untuk memikirkan perkara-perkara 然后呢，魔 dunia. 鬼撒旦呢也会使我们一起去想，只是一直在想着这个世上的东 Oleh 西。 sebab itu saudaraku sekalian, 所以弟兄姐妹们， hari ini kita perlu belajar. 今天呢，我们必须要学习， Kita perlu berjuang 我们必须要努力， agar kita bisa memikirkan perkara-perkara yang berasal dari Tuhan. 好到呢，我们能够常常想到从神来的事。 Oleh sebab itu, 所以呢， kita harus mengisi pikiran-pikiran dengan perkara rohani. 所以呢，我们必须要把我们的思想充满用很多的属灵的事情来充满。 Kita berusaha untuk mengikuti berbagai kegiatan gereja. 我们也要常常能够参与在教会的一些的活动和事工里面。 Selalu hadir dalam kebaktian-kebaktian khusus. 在我们有的特会的当中呢，我们也能够不断的去参与。 Selalu mengikuti kebaktian atau pengajaran-pengajaran yang 我们也 ada. 能够参与这个圣经的课程等等。 Saudaraku sekalian, pikiran itu perlu dibentuk.
我们看到呢，弟兄姐妹，我们的思想是要被建造的。 Dan kalau kita ingin membentuk pikiran kita bisa memikirkan perkara-perkara daripada Tuhan, 那么，如果我们能够建造我们的思想，使到呢，我们的思想是常常会思念、想到神的事的， maka kita perlu mengisi pikiran kita dengan perkara rohani. 我们必须要让很多的属灵的事情来充满在我们的思 Kita 想里。 kembali saudaraku sekalian. 我们回到刚才我们所谈到 Yesus 的， berbicara dengan sangat jelas. 耶稣呢讲到非常的清楚， Tetapi Petrus justru tidak memahaminya. 但是呢，很可惜，彼得呢却不能够完全的明 Karena 白， pikiran Petrus saat itu hanya tertuju pada hal-hal 因为 kedagingan. 当时彼得他的想法呢，只是想到这个属世的东西。 Bukan hal-hal yang ilahi yang berasal daripada Tuhan. 但是不是从神来的这些属灵的思想。 Perhatikan di ayat ke-29. 我们看这个29节， Petrus sebelumnya adalah orang yang begitu rohani. 我们看到呢，彼得在当时29节的时候，他是一个很属灵的， Dia bisa mendapatkan pewahyuan tentang siapakah Tuhan Yesus. 他能够从神那里领受启示。 Tetapi dalam waktu yang singkat, 但是呢，在那么短的时间里 dia 面， bisa berubah menjadi orang yang sama sekali tidak mengerti kehendak Tuhan. 他就竟然变成了一个完全好像对神的事情完全不明白的人。 Hari ini dalam gereja banyak orang Kristen seperti begitu. 今天呢，我们看到在教会里面也有很多是这样的弟兄人。 Satu waktu kita melihat dia begitu mengasihi Tuhan. 在那个时间点里面，我们看到他这么的爱神， Begitu aktif melayani. 会非常的火热， Begitu 参与服侍。 berkobar-kobar. 那么呢，带着火热的心来服侍主。 Tapi satu waktu kemudian, 但是呢，在一刹那之间， dia sudah tidak ada di gereja. 他就消失了，不见了。 Dia mengasihi dunia. 所以呢，回到世界里面爱世界了。 Itu bisa terjadi. 我们看到这样的事情也会发生。 Oleh sebab itu saudaraku sekalian, 所以呢，弟兄姐妹们， jangan terlalu cepat menilai seseorang. 所以呢，不要太快的去评论一个人，定义一个人。 Wah, dia begitu rohani ya. 哦，这个人很属灵， Begitu hebat, 他是那么的厉害。 begitu luar biasa. 哦，他是非常的优秀。 Jangan terlalu cepat menilai, jangan terlalu cepat memuji. 所以呢，我们不要太快的去定义一个人。 Kalau saudara melihat hari ini banyak sekali tim worship leader yang luar 今天呢，我 biasa. 们看到在台上有很多的敬拜赞美团， Mereka begitu berkobar-kobar. 他们带着热情在那里服侍， Mereka luar biasa. 他们真的是非常非常的与众不同的。 Jangan terlalu cepat menilai mereka. 但是呢，同样的，我们也不要太过快的去定义他们， Doakan mereka terus. 为他们来祷告。 Tidak perlu memuji mereka. 我们也不需要太过来高举他们， Doakan mereka. 为他们来祷告。 Sebelum saya menjadi hamba Tuhan, 在我还没有成为一个传道人之前， saya seorang pemusik. 我是一个音乐人。 Pemain musik dunia kemudian menjadi pemain musik rohani. 我从这个在世界里面的玩世界的音乐，后来呢就进到教会里面玩属灵的音乐。 Main di nightclub, di band dunia, kemudian masuk di gereja. 之前呢，我在夜总会里面这个弹奏音乐，后来呢就进到教会里面弹音乐。 Saudaraku sekalian, 弟兄姐妹， saya mengerti kehidupan pemusik atau dunia musik. 我知道一个音乐人他们的生活，他们的世界。 Oleh sebab itu saudaraku sekalian, 所以呢，弟兄姐妹， saya bersyukur, saya mulai gereja ini luar biasa. 我感谢神，我们拥有一个非常了不起的教会， Doanya banyak. 我们有很深的祷告， Dan ini hal yang sangat penting dalam gereja. 这对教会来说是很重要的， Sangat penting bagi jemaat di tempat ini. 对我们的信徒是重要的。 Dan saya mau berkata saudara bersyukur. 所以，亲爱的弟兄姐妹，我说你要感恩啊， Saudara perlu bangga. 你们要感到非常的 Kalau 荣幸啊。 hari ini saudara menjadi jemaat di gereja 你 ini. 能够成为这间的教会的会友，你要感到非常的荣幸。
Karena mereka begitu banyak doa dan begitu mementingkan Roh Kudus. 那么我们看到，因为这些教会是多么的看重祷告，而且呢非常注重圣灵的工作。 Saya berkata demikian 我这样说呢， bukan karena Pastor Gong itu teman baik saya dan kita sudah mungkin mau 30 tahun. 不是因为吴牧师呢是我的好朋友，我们认识已经差不多30年了。 Bukan karena setiap tahun dia 2 kali ke gereja saya 不是因 melayani. 为他每一年都要2次到我的教会， Saudara bayangkan sudah hampir mau 30 tahun, 1 tahun 2 kali. 所以你想想看，吴牧师每一年来我的教会2次，而且呢来了30年。 Dari rambut hitam jadi rambut putih. 从黑发到白头啊，从黑头到白发。 Beliau masih tetap datang ke gereja saya di Medan. 所以呢，他还是依然到我的棉兰的教会来。 Puji Tuhan. 感谢神， Nah, saudaraku sekalian, 弟兄姐妹们， mari kita kembali. 我们回到刚才我们所说的， Banyak orang Kristen, saudaraku sekalian, 很多的基督徒呢， tanpa mereka sadari, 他们不察觉到， mereka bisa seperti Petrus. 他们会像彼得一样。 Hal-hal kedagingan itu bersifat duniawi. 我们看到呢，属血气的、属肉体的，是这个属世界的东西， Kenyamanan, 就是呢安逸， keamanan, 就是呢这个舒服 kuasa, 这个权柄、权力 kehormatan, 这个地位 dan lain sebagainya. 等等这些的东西， Itu hal kedagingan. 这些都是属肉体的。 Bukan tidak boleh kita punya hal seperti itu atau 当然 menikmati hal seperti itu. 我们不是说我们不能够拥有这些的东西， Tetapi hal seperti ini tidak boleh melebihi 但是说这些的东西不能够超越， keinginan roh. 就是呢不能够超越我们灵里面的渴慕。 Amin, saudaraku. Amen，弟兄姐妹， Memikul salib 我们背十字架， berarti kita memilih mematikan keinginan daging dan memilih berjalan dalam keinginan roh. 背十字架的意思是说呢，我们拒绝肉体的这个私意，然后呢，我们顺从这个灵里的引导。 Berjalan dalam keinginan roh 当我们走在灵里面， adalah jalan yang benar. 是一个正确的道路， Karena akan membawa kita berjalan dalam kehendak Allah. 会带领我们走在神的旨意里面。 Jadi saat kita memikul salib, 当我们背十字架， maka itu adalah kesempatan kita 那就是我们的机会， untuk hidup dalam kehendak Tuhan. 使我们能够活在神的旨意里 Itu 面。 adalah kesempatan kita 这就是我们的机会， hidup berkenan kepada Tuhan. 就是呢能够活在神所许悦的 Itu adalah 生活。 kesempatan 那同时也是我们的机会， kita hidup dalam rencana Tuhan yang 能 sempurna 够 atas 活 kita. 在神的计划里面。 Yang kedua, 第二， dengan memikul salib, 我们背十字架， kita berkesempatan mengenal kebenaran sejati. 我们就能够真正的明白真理。 Markus 8:35, 马可福音8章35节， karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, 凡是想要救自己生命的， dia akan kehilangan nyawanya. 必伤掉生命。 Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku 但为我和福音牺牲生命的， dan karena Injil, 为着福音的缘故， ia akan menyelamatkannya. 必救了自己的生命。 Di ayat ini, saudaraku sekalian, 在这一节的经文里 Yesus 面， mengajarkan kepada murid-muridnya dan orang banyak yang ikut Yesus pada saat itu, 耶稣教导那些众人，包括他的门徒们， itu sebuah kebenaran yang sejati. 这是一个这个正确的真理。 Yesus memberitahu pada mereka 耶稣告诉他们说， bahwa bagi mereka yang berpegang erat pada kehidupan duniawi, 主耶稣说，如果你紧紧的抓住这个世界， nanti mereka akan kehilangan miliknya. 那么最终呢，你将会失去他们。 Akan tetapi mereka meninggalkannya 但是 demi Yesus. 如果你们为着耶稣的缘故舍弃他们的话， Maka mereka akan mendapatkan hidup yang sesungguhnya dalam Tuhan. 他们就能够得着在神的里面的真正的生命。 Saudaraku sekalian, untuk mengenal kebenaran sejati, 弟兄姐妹要知道这个真理，
Caranya kita harus memikul salib dan menyangkal diri. 要明白这个真理呢，我们就必须要背起十字架，而且呢，我们必须要舍己。 yakni kita tidak terikat dengan kehidupan 意 duniawi. 思说呢，我们没有被这个世界的东西所捆绑着。 Ya, penyangkalan diri 我们说到舍己， bukan menderita demi sebuah penderitaan. 不是为了一个事情来被折磨。 Ya, saudaraku sekalian, ya ada orang menyangkal diri. 有一些人呢，舍己， Oh, saya tidak boleh hidup dalam kehidupan duniawi. 我不能够活在这个世界里面， Saya nggak boleh makan daging ini, 我不能够吃这个肉， ya, supaya saya bisa menjadi orang yang lebih baik. 使得我能够成为一个更好的人。 Menyangkal diri bukan penderitaan. 我们看到舍己呢，它不是一个 Maksudnya bukan menderita demi sebuah penderitaan. 不是为了折磨自己来舍己， Bukan begitu. 不是这样的。 Saudaraku sekalian, perhatikan, kita tidak mengikatkan diri pada kehidupan duniawi 弟兄姐妹，我们没有被这个世界的事情所捆绑着， itu karena demi Yesus dan demi Injil. 那是因为为了基督和福音的缘故。 Dengan kata lain, 换句话说， kita menukar hidup duniawi kita 我们将我们的生命这个属世的生活方式， dengan sesuatu yang bersifat jauh lebih besar dan yang bersifat kekal. 我们用来唤起一个有永恒、更有价值的这个生活的方式。 Karena kita tahu bahwa kehidupan dunia ini tidak kekal. 因为我们知道这个世界的东西呢，它不会是永久的。 Tapi sayang sekali saudaraku sekalian, 但是很可惜，有很多人 banyak sekali orang tidak mengerti. 很多人不了解这件事情， Sehingga mereka bersikeras untuk mengejar kehidupan duniawi 甚 ini. 至呢，直到呢，他们一直想要追求得到这 Bahkan 个世 ada 界的 orang 东 yang 西， membuang Yesus 甚至呢，有一些人把耶稣基督否认了耶稣基督，拒绝了耶稣基督， hanya demi untuk mengejar kehidupan duniawi. 只是为了要追求这个属世 Akan 的东 tetapi 西。 saudaraku sekalian, 但是呢，弟兄姐妹， saya melihat ada banyak orang 但是我看到有很多的人 yang di akhir hidup mereka 在他们的这个生命的结束的时候， yang ada hanya kekosongan. 他们所得到的都是虚空的。 Karena semua ya hal-hal duniawi, kehidupan dunia mereka dapat akhirnya hilang 因为 juga. 呢，他们所在这个世界上所得着的东西，最终呢都变成虚空。 Ada satu orang namanya Fyodor Dostoyevsky berkata, 有一个人他这么说， misteri keberadaan manusia 他说呢，人类的生命里面的这个迷失呢， tidak terletak pada sekedar bertahan hidup. 不是单单在意那个人能够怎么样的生活， Tapi dalam menemukan apa atau menemukan sesuatu untuk dijalani. 而是呢要找到他生命里面的意义。 Saudaraku sekalian, keberadaan hidup kita 在我们的生命里面， itu tidak terletak bagaimana kita bisa bertahan hidup. 就我们的生命不是单单说我们能够活得多久， Kita kerja supaya bisa hidup. 我们工作使到我们能够生 Kita 活， cari uang supaya bisa hidup. 我们找钱使到我们能够生活。 Itu bukan hal yang paling penting dalam kehidupan 这 manusia. 些的东西呢，不是在我们生命当中里面最重要的。 Kita perlu menemukan sesuatu di mana ya kita bisa menjalani hidup 我们 tersebut. 必须要找到一个是让我们能够活得更加有意义的。 Kita harus mengerti hal tersebut. 我们必须要明白这个事情， Sesuatu yang punya nilai kekal. 意思是说，它必须要有一个永恒价值的东西。 Helen Keller berkata seperti ini. 这个海伦凯勒这么说， Kebahagiaan sejati 他说，一个幸福的这个真正的幸福， tidak dicapai melalui pemuasan diri, 不是单单因为满足自己而得到的， tetapi melalui kesetiaan pada tujuan yang mulia. 而是借着你对一个事情的忠诚。 Saudaraku sekalian, 弟兄姐妹， apa hal yang mulia dalam hidup saudara hari ini? 在你的生命当中，有什么事情是荣耀的呢？
kehidupan duniawi 是世界的生活吗？ atau Tuhan? 还是神？ Kalau saudara merasa bahwa hal yang lebih mulia dalam hidup ini adalah Tuhan, 那么，如果你觉得说在人生的里面最尊荣、最荣耀的事是神， maka itu harus menjadi tujuan hidup saudara. 它就必须要成为你的生命追求的方向。 Dan kalau itu adalah tujuan hidup saudara, 如果这就是你人生的追求的方向， maka saudara harus setia dengan tujuan hidup 那 saudara. 你就必须要委身，必须要忠诚于你所追求的方向。 Setia untuk mengejar Tuhan. 就当我们要追求神， Maka itu akan mendatangkan kebahagiaan sejati, kata Helen Keller. 他说就会带给我们真正的幸福。 Saudaraku sekalian, 弟兄姐妹， dengan memikul salib, 当我们背十字架， itu akan membuat kita tidak terikat dengan perkara duniawi. 所以意思说呢，我们就不被这个世界的东西所缠累着。 Sehingga kita bisa memperoleh pengetahuan yang benar 那么tentang Yesus. 直到呢，我们能够真正的认识耶稣基督， Kita bisa memperoleh kehidupan yang benar. 我们可以找到我们真正的人生， Dan kita bisa memperoleh harta yang lebih berharga dari 我们 seluruh 就 dunia. 能够得着比这个世界更有价值的财产。 Inilah kebenaran sejati 这就是真正的真理， yang bisa saudara dan saya dapatkan. 是你跟我都可以得到的。 Yang ketiga, 第三， yang terakhir, 也是最后的， jemaat selalu semangat kalau dengar yang 当 terakhir. 他很多时候呢，信徒一听到这句话呢，就突然之间很精神了。 Terakhir, 最后， saudaraku sekalian, 弟兄姐妹， terakhir. 最后 Dengan memikul salib, 借着背十字架， kita berkesempatan memperoleh hidup yang kekal. 我们就能够找到永恒的生活。 Ayat ke-36-37, 36跟37节，人就是赚了全世界都，却赔上自己的生命，有什么好处呢？人还能用什么换取自己的生命呢？ Yesus ngomong sesuatu yang sangat sederhana. 耶稣在这里告诉我们一件非常普遍的事情。 Apa untungnya seorang memperoleh seluruh dunia? 他说：“一个人赚了全世界有什么好处？ Kekayaan, harta benda, 拥有着这些的财富， tapi kehilangan nyawanya. 如果你失去了生命，这些的东西又有什么好处呢？ Perhatikan, 你看，注意看， memperoleh kenyamanan, 能够得着安逸， keamanan, 得到舒服， kehormatan, 得到别人的尊重， kuasa, 能够拥有权利。 tetapi sebagai gantinya, 但是呢，你必须要换你必须要换来的是， saudara menyerahkan jiwa saudara. 必须要把自己的生命献上了。 Saya percaya ini adalah sebuah kerugian yang besar. 我认为这是一个最大的损失。 Berjalan pada jalan salib, 当我们走在十字架的道路， yaitu kita menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Tuhan, 当我们否认自己，我们背起十字架，我们跟从主耶稣， itu sama dengan ditolak dunia. 就等于是被这个世界所拒绝的。 Ini mungkin terasa seperti sebuah kehilangan yang besar. 很多时候我们会认为这是对我们的一个极大的损失， Tapi saya mau katakan, 但是我要这么说， ini akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar nantinya. 这是个事情呢，它将来呢一定会带给我们一个极大的 Karena 好处， saudara akan mendapatkan kehormatan dan pujian dari Tuhan Yesus dalam kemuliaan sorga. 将来你会从耶稣基督得着，从耶稣基督那里得着尊荣和称赞。 Apabila kita mau sungguh-sungguh berjalan dalam jalan salib, 当我们愿意走在这十字架的道路， maka harganya mahal, saudaraku. 那我们知道这个代价是很大的， Karena 弟兄姐妹。 membutuhkan komitmen total. 因为呢，这必须要我们愿意全然的委身， Kita tidak bisa berjalan di jalan salib dengan setengah-setengah. 我们不能够带着那个不冷不热的心，或者是一般的心来跟从主耶稣。 Kalau kita sungguh-sungguh bisa memikul salib, 当我们愿意真正的背起十字架， itu artinya kita bisa sungguh-sungguh menyangkal diri, 意思说呢，我们必须要真正的
舍己， kita tidak mengikatkan diri dengan perkara duniawi, 我们不再跟这个世界的东西绑在一起。 lalu kita mengikuti Tuhan dengan setia, 然后呢，我们忠心的来跟从耶稣。 maka saudara akan mendapatkan sebuah hidup kekal. 我们看到呢，弟兄姐妹，我们就会能够得着一个永恒的生命。 Saya rindu saudara mengerti. 弟兄姐妹，我愿意大家都明白， Kita tidak selama-lamanya hidup di dunia 我们 ini. 不会永久的活在这个世 Kita 界 hanya 上， hidup beberapa puluh tahun aja di dunia ini. 我们只能够活在这个世界上有大概几十年的日。 Setelah itu kita akan mati dan kita meninggalkan dunia ini. 那么当日子结束了之后呢，我们就会离开这个世 Jadi 界。 hanya dua tempat di mana kita bisa pergi. 那么呢，结果呢，就只有2个地方是我们可以去的。 Kalau kita tidak ke sorga, kita ke 如 neraka. 果我们不是到天堂去，我们就会下到地狱去。 Oleh sebab itu saudaraku sekalian, 所以弟兄姐妹们， hari ini saudara harus mengenal Tuhan dengan benar dan 今天呢， jelas. 我们要真正的来认识神，并且呢，很清楚的来认识他。 Seperti yang saya katakan sebelumnya, 就好像刚才我所说的， setiap minggu kita ke gereja. 每一个星期呢，我们都在这个来到教会里面 Tapi 来崇 apakah 拜 kita。sungguh-sungguh mengenal Tuhan? 但我们真正的有认识耶稣基督吗？ Siapakah Tuhan itu di dalam kehidupan kita? 上帝神在我们的生命里面到底是谁呢？ Seberapa jauh, seberapa dalam kita sudah mengenal Tuhan yang kita 我 percayai? 们认识神有多深呢？ Oleh sebab itu saudaraku sekalian, 所以弟兄姐妹 mari kita 们， belajar. 让我们一起来学习。 Saya tidak tahu saudaraku sekalian apakah saudara mendengar hal memikul salib seperti yang demikian. 我不晓得在过去的时候呢，你有没有听过像今天跟大家分享的背起十字架的信息？ Saya mau saudara punya pengenalan dan pengertian yang benar tentang memikul salib. 我要弟兄姐妹们非常的清楚，而且呢认识背起十字架的意义。 Banyak orang Kristen punya pengertian bahwa memikul salib itu penderitaan. 很多一些基督徒认为背起十字架那是一个痛苦的事， Ini bukan penderitaan. 这个不是一个受苦。 Justru saya mau katakan 所以呢，我要这么说， bahwa memikul salib 背十字架 atau jalan salib 或者是走在十 ini 字架 adalah 的道 jalan 路， kehidupan. 这是我们的生活的道路。 Amin saudara. Amen，弟兄姐妹， Memikul salib, 背十字架， saudara harus menyangkal diri. 意思说我们必须要舍己， Itu saudara tidak mengikatkan diri pada perkara duniawi. 意思说我们不再跟随这个世界的道路。 Memang kita tidak bisa lepas dari kehidupan duniawi ini. 当然，我们活在这个世界上，我们不能够离开这个 Tapi 世 kita 界。 tidak boleh mengikatkan diri kita. 但是呢，我们不能够将自己跟这个世界这个来连接在一起。 Artinya perkara-perkara duniawi 意思是说呢，这个世俗世的事情， jangan menjadi hal yang terutama di dalam kehidupan kita. 不要成为我们生命当中里面最重要的事。 Tetapi perkara rohani 但是反而属灵的事， dan mengikut Tuhan 跟随耶稣， harus menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan saudara. 必须要成为我们人生里面 Memikul salib 最重要的 harus 事。 menjadi hal yang terutama. 背十字架成为最重要 Dan 的事， saudara akan mendapatkan hidup kekal. 你将会得着永恒的生命。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。